سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, baris muka surat 3, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 3, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah berkata yang ampunya karangan. Dimula situ. Telah berkata yang ampunya karangan. Hak sebelum tu terjemahan kepada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya pada meninggalkan maksiat dan tiada upaya pada berbuat taat melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Habis itu habis permulaan Bidayatul Hidayah bagi Syekh Muhammad Zain. Ni barulah nak masuk kepada Matan Ummil Barahin karangan Syekh Sanusi. Dimula dengan telah berkata yang ampunya karangan. Telah berkata yang ampunya karangan tuang kitab lah. Tuang kitab mana ni? Tuang kitab Matan Ummil Barahin. Siapa tuang kitabnya? Ampunya karangan Syekh Sanusi. Situ. Jadi sebelum masuk kepada matan dalam kurungan-kurungan tu, Syekh Muhammad Zain tuang kitab Bidayatul Hidayah dia akan sebut beginilah. Dan telah berkata yang ampunya karangan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kemudian turun bawah tu pula, maka berkata ia ampunya karangan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Telah berkata yang ampunya karangan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian turun sebaris, dua baris, 3, 4, 5, 6, 7. Maka berkata ia. Maka berkata ia tu atau pada kata memulai ayat sebelum tu, tak apalah. Maka berkata ia ampunya karangan. Apa kata ampunya karangan pulaknya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tu Matan Ummil Barahin. Turun bawah lagi tu, baris yang ke sebelah daripada bawah. I'lam annal hukmal aqliyah yanhasiru fi salasati aqsamin. Itu Matan Ummil Barahin. Biasa kadang-kadang kalau orang dia takut tukar, dia maka betul warna kuning ada, warna tu ada dia pakai tanda. Maknanya manakah Matan Ummil Barahin, manakah terjemahan serta syarah huraian kitab Bidayatul Hidayah. Sebab kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain menterjemahkan dan menghuraikan Matan Ummil Barahin. Matan Ummil Barahin kecil je. Sebab tu kadang-kadang di satu-satu muka surat tu tak ada pun Matan Ummil Barahinnya. Sebab apa? Satu-satu Matan Ummil Barahin ni huraian dia panjang. Kadang-kadang beberapa muka surat. Cuma kita nak tahu je lah. Nak tahu hak ni hak Matan Ummil Barahin
Kemudian terjemahan dan huraian kitab Bidayatul Hidayah. Gitu je lah. Mana kita kata kok nak tahu kedudukan lah, bukan kata pakai strik gitu tak lah. Cuma kalau kita jenis tak apalah, tak peduli tu, kita nak ambil ilmu je. Ambil ilmu lah juga. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu juga hak perjalanan kitab tu sendiri. Telah berkata yang punya karangan Syekh Sanusi dalam kitab Matan Ummul Barahin, Bismillahirrahmanirrahim. Ni hak mula kitab Matan Ummul Barahin. Kita di surat 2 terdahulu ada dah Bismillahirrahmanirrahim. Tu Bismillahirrahmanirrahim bagi kitab Bidayatul Hidayah. Ni masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim hak Matan Ummul Barahin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim hak Matan Ummul Barahin ni tidak didatangkan terjemahan. Ada dah. Dia tak ada terjemahan dah. Sebab sudah didatangkan terjemahan hak Bismillahirrahmanirrahim tu. Hak di awal kitab Bidayatul Hidayah. Hak awal kitab Bidayatul Hidayah muka surat 2 tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahilladzi dalla biwujudihi jami'ul kainat. Pun terjemah dengan nama Allah yang maha murah lagi mengasih akan hambanya, aku memulai kitab ini. Itu terjemahan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in diterjemah dengan, dan dengan dia, dengan Allah kita minta tolong. Terjemahan tu ada dah sebelum tu. Jadi terjemahan Bismillahirrahmanirrahim telah didatangkan. Telah didatangkan. Jadi hak Bismillahirrahmanirrahim ni hak Matan Ummul Barahin tak ada terjemahan dia. Terjemahan ni samalah. Dengan nama Allah yang maha murah lagi mengasih akan hambanya, aku memulai kitab ini. Aku memulai kitab ini. Tu muta'alliq ni lah, tempat takluk dia. Dengan nama Allah, dengan nama Allah aku memulai kitab ini dengan nama Allah. Jadi berharaf jar tu ada muta'alliq dia, ada tempat ada muta'allaq dia, ada tempat takluk dia. Haraf jar ni mana muta'allaq dia, tempat takluk. Aku memulai kitab ini. Tapi kenapa bubuh belakang gitu? Bubuh depan lah. Aku memulai kitab ini dengan nama Allah yang maha murah lagi mengasihi akan hambanya. Ini bubuh belakang ni. Dengan nama Allah yang maha murah lagi mengasihi akan hambanya, aku memulai kitab ini. Dia muta'allaq tu dia takdir diubuh di belakang. Dia bubuh di belakang. Hak tu hak lebih aula, bubuh belakang lah. Bubuh belakang supaya tidak memberi waham dimulai kitab ni bukan dengan bismillah. Dimulai dengan aku memulai kitab ini. Tak begitulah. Jadi diterjemah bismillah, lepas tu muta'allaq ditakdir tu mutaakhir di hujung. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai kitab ini. Terkadang dalam setengah kitab Jawi dia terjemah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai kitab ini dengan nama Allah yang maha murah lagi mengasihi akan hambanya. Itu boleh belakalah. Tapi yang aula yang comelnya macam dalam kitab ni lah. Muta'allaq bagi haraf jar bismillah tu dia letak di mutaakhir, dibuh di belakang. Itu lebih aula dia lah. Macam kitab kita ni, dengan nama Allah yang maha murah lagi mengasihi akan hambanya, aku memulai kitab ini. Hak ni hak terjemahan bismillah hak di kitab Bidayatul Hidayah. Dengan nama Allah yang pemurah lagi penyayang. Itu terjemahan biasa kita lah.
Pemurah, penyayang. Pemurah, penyayang. Pemurah ni kepada sekalian. Pemurah kepada sekalian, kepada semua hamba. Adapun penyayang hanya kepada hamba yang mukmin jua. Dia tu pula. Dia Ar-Rahman ni, Ar-Rahman asma Allah. Asma Ar-Rahman ni dia khas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak letak nama orang, dia kena bubuh Abdur Rahman. Ada ni. Macam asma Allah lah. Asma Allah ni khas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak letak nama orang Abdullah. Ar-Rahman pun sama. Asma Ar-Rahman khas kepada Allah khas kepada Tuhan sahaja. Nak letak kepada orang kena letak Abdur Rahman. Dia khas. Adapun Ar-Rahim asma Allah. Ar-Rahim asma Allah ni boleh letak kepada nama seseorang tanpa bubuh abdu. Apa ni? Tapi moleknya Abdul Rahim lah. Moleknya Abdul Rahim. Tiba-tiba tak ada abdu. Rahim bin Abdullah. Rahim saja je. Nama Ar-Rahim dia umum. Nak letak kepada seseorang pun boleh. Nama Rahim. Tapi nama Allah khas kepada Tuhan. Nama Rahman khas kepada Tuhan. Nama Rahim umum. Letak kepada orang Rahim. Ialah kadang-kadang nama dia Abdul Rahim, tapi panggilan Rahim kita panggil. Bukan gitu. Tapi Abdul Rahman jangan duk panggil Rahman gitu kan. Sebab Rahman asma khas kepada Allah, kepada Tuhan. Rahim tidak khas, umum. Maknanya kalau dia letak nama sebenarnya ada abdu di hadapan. Abdul Rahim. Tapi panggilannya Rahim. Itu tak apa. Tapi kalau Rahman tak boleh. Dia kena Abdul Rahman. Rahman saja tak boleh. Tapi kalau panggil Mang, tu dah apa tu? Tak ada tu. Tu Mang gitu je. Kata Terengganu kan, Mang. Lah tu dah apa? Rahman tak boleh. Dia kena Abdul Rahman. Kalau Rahim nak comelnya Abdul Rahim lah. Tapi nama asma Rahim dia umum, boleh letak pada seseorang tanpa berabdu. Jadi asma Rahman khas, nama Tuhan saja. Tapi makna umum, pemurah kepada sekalian. Rahim asma umum, boleh letak pada seseorang tanpa abdu, tapi makna khas. Penyayang hanya kepada hamba yang mukmin jua. Ada gitu. Ada. Jadi asma Rahman khas kepada Tuhan. Makna Rahman, pemurah Allah ni umum kepada semua manusia. Sama ada Islam, sama ada kafir, umum. Tapi berbeza dengan Rahim. Asma Rahim umum, boleh letak pada nama seseorang tanpa letak abdu. Tapi Rahim penyayang khas hanya kepada hamba yang mukmin jua. Sebab tu kadang-kadang orang-orang disebut cerekah. Rahman lafaz khas, makna umum. Rahim lafaz umum, makna khas. Nanti dia diperekah. Rahman asma ni lafaz dia ni umum. Lafaz dia khas, makna dia umum. Adapun Ar-Rahim asma tu lafaz Rahim umum, makna khas. Faham tak?
Ar-Rahman, asma Rahman ni hanya khas kepada Tuhan je. Letak kepada orang kena letak Abdur Rahman. Sebab lafaz asma ni khas. Makna pemurah kepada sekalian, umum, meratai, luas. Berbeza dengan Rahim. Asma Rahim, lafaz Rahim umum, meratai, meluas. Boleh letak kepada seseorang dengan nama Rahim saja, tak ada abdu, boleh. Ada pun makna Rahim khas, tertentu saja. Khas tertentu. Apa makna khas tertentu? Penyayang hanya, ni khas kepada hamba yang mukmin jua. Itu khas. Jadi Rahman lafaznya khas. Nah, asma khas, tentu Allah juga, kepada Tuhan juga. Tapi makna Rahman am, makna umum, pemurah Tuhan ni kepada sekalian. Kemudian Rahim, lafaz di asma tu umum, am, boleh letak pada nama seseorang walaupun tidak letak abdu di hadapan. Tapi makna Rahim khas, tertentu saja, tidak umum. Tertentu makna apa? Penyayang hanya kepada hamba yang mukmin juga. Ni antara asma yang kita duk guna pakai semua ni. Kita kena tahu jugalah sedikit. Jadi Rahim lafaz yang khas, Rahman lafaz yang khas, Rahim lafaz yang umum. Kita nak pergi pada makna. Makna Rahman umum, makna Rahim khas. Makna Rahman ni pemurah Allah kepada sekalian, kepada sekalian hamba. Mana? Sama ada hamba tu mukmin yang soleh, mukmin yang asi, derhaka, ataupun kafir. Allah Ta'ala pemurah kepada sekalian di atas dunia. Jadi orang-orang yang derhaka kepada Allah, tambahan pula orang-orang kafir tu dapat bagai-bagai tu, itu daripada kemurahan Allah. Bukan daripada kasih sayang Allah, bukan. Bukan bererti seseorang dapat bagai-bagai. Seseorang dapat bagai-bagai. Ni datang daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Kasih sayang Allah hanya kepada hamba yang mukmin jua. Kasih sayang Allah hanya kepada orang yang mukmin jua. Rahim Allah hanya pada orang mukmin jua. Sebab Allah Ta'ala hanya kasih pada orang mukmin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Serendah-rendah takwanya at-taqwa an-syirki, terpelihara daripada menyekutukan Allah, dengan makna mukmin. Allah Ta'ala hanya kasih kepada orang mukmin jua. Walaupun mukmin itu derhaka sekalipun, Allah Ta'ala kasih. Bila Allah Ta'ala kasih, luah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, luah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas kehendak Allah, tahta masyiatillah, atas kehendak Allah, orang mukmin yang derhaka Allah Ta'ala ampuni, masuk syurga direct. Tapi ini atas siapa yang dikehendaki lah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni oleh Allah Ta'ala akan dosa selain daripada menyekutukan Allah bagi sesiapa yang ia kehendak. Orang mukmin ni dia tidak syirik, dia banyak dosa, Allah Ta'ala mengampuni dosa selain dosa syirik bagi sesiapa yang ia kehendak lah. Kalau Tuhan kehendak ampuni, Tuhan ampuni. Sebab apa Tuhan ampun? Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab dia orang mukmin. Kemudian kalau Tuhan tidak ampun, kena ke neraka terlebih dahulu.
Tapi ini orang mukmin akhirnya ke syurga juga. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang mukmin jua. Orang kafir tidak ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia dapat bagai-bagai. Itu ada datang daripada rahman, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Ta'ala beri itu atas jalan istidraj. Atas jalan beri, ambil. Sampai masa mati kekal neraka selama-lama. Istidraj dia bagi. Ni kena faham molek sini ni. Dapat bagai-bagai ni bukan hanya bicara bab harta. Segala-gala hak nikmat hak kasar-kasar tu. Ar-Rahman, setengah kita tafsir mentafsirkan Ar-Rahman ni Al-Mun'im bijalailin ni'am. Allah Ta'ala yang beri nikmat dengan nikmat yang kasar-kasar, nikmat yang nampak dengan mata. Ar-Rahim Al-Mun'im bilaqaikin ni'am. Allah Ta'ala yang beri nikmat dengan nikmat yang halus-halus. Mana nikmat halus ni? Nikmat iman. Tak nampak. Mana nikmat halus ni? Nikmat makrifah. Tak nampak. Tu nikmat yang halus-halus. Nikmat yang paling mahal ni. Nikmat yang halus-halus, nikmat yang paling mahal. Nikmat yang halus-halus, yang tak nampak dengan mata kasar. Nikmat iman, nikmat makrifah lah. Nikmat taufik dan hidayah tu. Tu nikmat yang halus-halus datang daripada Tuhan Ar-Rahim. Tapi Ar-Rahman ni dengan nikmat yang kasar-kasar, dengan dapat harta banyak, dengan dapat pangkat tinggi. Harta banyak, pangkat tinggi, boleh kedudukan tinggi. Harta banyak, dapat pangkat tinggi, makna Tuhan reda dah ni, Tuhan kasih dah ni. Kalau Tuhan tak reda, tak kasih, takkan dapat harta banyak, takkan dapat pangkat tinggi. Ni orang tak faham. Tak faham kemurahan Allah dengan kasih sayang Allah. Dapat segala-gala tu kemurahan serta kasih sayang ke tidak. Kalau kamu orang mukmin, kamu dapat harta dengan kemurahan Allah dan dengan kasih sayang Allah. Kalau tidak, kamu hanya dapat daripada kemurahan Allah, rahman Allah. Rahim Allah tidak ada. Tapi kalaulah atas dunia ni dia orang mukmin, orang yang soleh, Tuhan beri harta yang banyak, itu dapat daripada Rahman dan Rahim Allah. Dia ada Rahman, dia dapat daripada kemurahan Allah, dan dia dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Hak dapat hanya semata-mata Rahim Allah di hari akhirat. Di hari akhirat hanyalah rahim kasih Allah kepada hamba yang mukmin. Atas dunia ni kepada orang mukmin, kemurahan tanpa kasih sayang kepada orang kafir. Hak dapat bagai-bagai. Kalau kita kira dengan dunia sekarang, hak paling banyak harta, hak paling berkuasa orang kafir. Dia dapat tu. Siapa yang beri semua tu? Kenikmatan tu siapa yang beri? Daripada Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman. Kenapa Allah yang pemurah ni beri pada orang yang kafir seumpama tu? Sebab dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalulah dunia ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kata kalau dunia ni ada nilai, walaupun hanya nilai yang tu seberat sayapnya jamuk sekalipun, nescaya Allah Ta'ala tidak akan bagi orang kafir minum air walaupun seteguk sekalipun. Kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah, termasuklah air tu, dunia lah tu ada nilai, nescaya Allah Ta'ala tidak akan beri minum kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Kalau dunia ni air umpamanya ada nilai, tak ada nilai kan Allah Ta'ala bagi sebanyak-banyaknya atas jalan istidraj.
Atas jalan istidraj ni, istidraj kalau saya mengaji dulu biasa tu terjemah dengan permua. Kita ni tak pernah faham mana sebut permua. Kalau budak mua kita faham tak? Tu budak mua tu anak mua. Budak mua. Manja dah lalu dah dipanggil mua ke apa? Jadi mua budak tu. Mua ni jadi dah beri. Punah budak tu nanti. Sebab apa jadi mua tu? Dia permua ni maksudnya beri sampai masa mati seksaan selama-lamanya. Tu kan? Beri atas jalan tipu daya lah panggil permua. Dia ginilah. Hak biasa tu buat misalnya, buat misal ayam. Ayam kampung, ayam daging. Ayam kampung ni malam-malam gelap. Tak ada nak makan. Ayam daging malam dipasang lampu. Jadi ayam daging ni boleh makan siang malam. Kalau tengok situ, tuang ayam ni kasih pada ayam daging ya, sebab boleh makan siang malam. Dah makan gemuk sembelih jual. Tu. Ayam kampung ni siapa kesudah tak sembelih. Pakai mampu gitu je ayam tu. Sayang ni tak mau sembelih. Tapi dia makan tak sebelum malam. Dah gelap tu. Hak rebang hak ayam daging tu malam dipasang api tu. Ayam lagi kata, tuang sayang kat aku dah. Sebab apa? Malam boleh makan. Siang malam boleh makan. Kerana tuang nak cepat gemuk, cepat boleh sembelih, boleh jual. Gitulah lebih kurang. Beri. Bukan sayang nak sembelih. Mana orang kafir ni Tuhan beri nikmat tak dengan beri sampai masa mati habis. Seksaan selama-lama. Itu atas jalan istidraj. Itulah kata kita kena faham sini, jangan kita beranggapan kita dapat harta banyak, kedudukan tinggi, dapat kejayaan, dapat kemenangan atas dunia, dapat pangkat. Mana Tuhan redha, Tuhan kasih sayang kepada saya. Jangan. Itu benda dunia Tuhan beri je lah. Nak pangkat Tuhan beri, nak kedudukan Tuhan beri. Sebab apa? Tuhan beri atas kehendak Tuhan, datang daripada kemurahan Tuhan. Sebab itu benda dunia ambil pakat. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah Ta'ala mengurniakan kerajaan kepada sesiapa yang Allah kehendak, dan Allah Ta'ala cabutkan kerajaan daripada sesiapa yang Allah kehendak. Kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Itu balik pada ilmu tauhid kita pula. Kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kalau kita mengaji berbicara sifat iradah, dia akan pecahkan kepada kehendak Allah, redha Allah, tahu Allah, suruh Allah. Dia ada 4 perkara situ. Hak Tuhan kehendak tidak mesti Tuhan redha. Hak Tuhan kehendak tidak mesti Tuhan suruh. Tapi pastilah Tuhan tahu hak kehendak ni. Tuhan kehendak berlaku perkara maksiat, Tuhan kehendak, tapi Tuhan tidak redha. Tuhan tidak suruh dengan maksiat tu, tapi kehendak. Ada ni. Jadi kehendak Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Naik mana-mana kerajaan itu kehendak Allah. Redha hanya kepada yang mukmin, yang soleh. Tu redha Allah. Naik kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehendak Allah. Naik kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, kehendak Allah. Naik kerajaan Namrud, kehendak Allah. Naik kerajaan Firaun, kehendak Allah. Redha, kehendak dan redha tidak berlaziman. Dan Tuhan cabutkan kerajaan daripada mereka yang Tuhan kehendak. Mana contohnya? Jatuhnya Khalifah Utsmaniyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naik kerajaan Mustafa Kamal Atatürk, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dak mana Tuhan redha? Hak Tuhan redha, hak mana yang beriman, hak soleh, hak tu Tuhan redha.
Kalau Tuhan redha kepada Khalifah Utsmaniyah, kenapa Tuhan cabut kan? Itu kehendak, bukan redha. Bukan mana kehendak dan redha tidak berlaziman. Terkadang Tuhan kehendak serta Tuhan redha, terkadang Tuhan kehendak tapi Tuhan tak redha. Yang kita faham, oh kita naik, kita menang, kita berjaya, Tuhan redha. Bukan, itu Tuhan kehendak. Semua tu datang daripada kemurahan Tuhan. Redha tak redha, tengoklah kita. Kita ni hak duduk tahap mana? Atau baru timbul bab redha Tuhan, timbul bab kasih sayang Tuhan. Tu cerita bab lain pula. Tapi pangkat atas dunia semuanya datang daripada kehendak Allah. Dapat pangkat kehendak Allah, dapat pangkat kasih sayang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Redha kasih sayang Allah hanya kepada orang mukmin sahaja. Redha kepada siapa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum. Redha Allah Taala pada mereka itu. Siapa mereka itu? Surah Bayyinah tau. Surah Bayyinah. Ke tak tahu surah Bayyinah? Surah Lam Yakuni itulah. Orang kita surah Bayyinah. Tak kenal surah Bayyinah. Surah mana tu? Surah Lam Yakuni. Lam Yakuni tahu lah. Siapa radhiyallahu anhum tu? Hum tu siapa? Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Betul ayat tu tak? Yelah ambil tengah-tengah ni takut salah ayat, salah. Jadi radhiyallahu anhum tu telah redha Allah daripada mereka itu siapa? Alladzina amanu wa amilus solihat. Ana Tuhan redha. Orang beriman dan beramal soleh Tuhan redha, sama ada dia dapat harta benda dunia ataupun tak dapat, sama dia dapat pangkat dunia ataupun tak dapat, sama dia dapat kedudukan jadi kerajaan ke tak dapat ke, dia beriman, dia beramal soleh, Tuhan redha. Mana kalau kata kita dapat kejayaan, kita menang, maka Tuhan redha. Kalau Tuhan tak redha, kenapa kami boleh menang? Ini orang jahil aqidah orang panggil. Itu kehendak Allah, datang daripada kemurahan Allah. Allah beri pada semua. Nanti sampai masa di hari akhirat, kesemuanya akan dibicarakan di hadapan mahkamah yang terbuka di padang mahsyar. Situ baru tahu. Atas dunia sementara sahaja. Kita maklumlah sementara, tak ada orang pun yang boleh tungkat dunia pun apa. Demo ni nak tungkat dunia ke? Mana pun tungkat dunia. Tak ada ke mananya. Dah naik umur 40, 50, 60. Hero lagi. 40 hero lagi dah. Naik umur 50, hero lagi. Tak hero mana dah. Cakap hero lah. Tapi tuan hero lagi. Lenguh situ, ni sakit situ, macam-macam. 50, 60, 70. Ada dah. Tidur pun tak jenera molek dah. Makan pun mana gonye-gonye orang panggil. Dululah makan gonye-gonye. Alah ni gigi palsu ada. Lepas tu makan gonye-gonye. Mata pula tak pernah nampak dah. Lepas tu rambut pula jadi putih dah. Tu jelah dunianya. Lalu mana sangat? Lagi mana kita? Kalau makan tak gonye-gonye pun bukan semua benda boleh makan dah. Tak boleh dah. Ni tak boleh makan dah ni. Ni tak boleh makan dah ni. Tak boleh dah. Ni nyakit banyak tak boleh makan dah. Dah gitu je lah. Ummah terdahulu ratus-ratus tahun hidup. Kita hidup 60-70 je umur ummah Nabi SAW ni. Tak tinggi mana pun. Ummah dahulu dia ratus-ratus tahun. Kata kita nak pergi ke mana? Kalau kita hidup atas jalan takwa, kita dapat juga dunia walaupun tak mewah pun.
tapi dapat dunia yang diberkati oleh Allah, dapat dunia daripada kemurahan dan kasih sayang Allah. Bukan dapat dunia daripada rahman Allah saja, bukan daripada rahim kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dunia yang diberkati oleh Allah, dunia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang beriman dan beramal soleh lapar? Tak. Dunia mereka dapat juga, tapi dunia dapat dunia yang diredai, dunia yang sementara. Jadi semua yang manusia dapat atas dunia ni adalah datang daripada kemurahan Allah. Kemurahan serta kasih sayang Allah kepada hamba yang mukmin. Kalau tidak mukmin, hanya dapat daripada kemurahan Allah, tak dapat daripada rahim kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kerana rahim kasih sayang Allah hanya kepada hamba yang mukmin juga. Sebab tu terkadang terjemahan kalau panjang sikit, pemurah kepada sekalian hamba dan penyayang kepada hamba yang mukmin setengah pandangan di hari akhirah. Dia qaid gitu. Kasih sayang Allah kepada hamba yang mukmin di hari akhirah. Sebab rahim Allah ni setengah ulama kata di akhirah, setengah ulama mengatakan di dunia dan di akhirah. Rahim kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pemurah kepada sekalian, penyayang hanya kepada hamba yang mukmin. Itu terjemahan dia lah. Tapi sekarang ni tak ada terjemahan. Sebab apa? Sebab terjemahan sudah didatangkan hak bismillah di permulaan kitab Bidayatul Hidayah. Ertinya, erti ni bukan elah. Kenapa? Kerana apa? Sebab apa pengarang memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim? Bukan kitab Matan Ummil Barahim, bukan kitab Bidayatul Hidayah. Semua kitab sama. Di awalnya akan ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita terjumpa lah, kita kena letak gitu. Kita jumpa satu kitab syarak, kitab agama, kata pelik kitab ni, tak ada langsung Bismillahirrahmanirrahim, tak ada ni. Pasal mana ni? Walhal semua kitab ada belaka bismillah. Kita kena letak bahawa ampunya kitab, ampunya karangan tuan dia tu memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi memulai hanya dengan baca saja, tidak ditulisan, gitu lah. Tapi jarang tu kita biasa jumpa kitabnya akan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni kenapa kau kitab memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Artinya ni cerita bab ilah dia, cerita bab kerana dia, bukan terjemahan ni. Memulai kitab ini dengan dia, memulai oleh ampunya karangan lah, memulai oleh Syekh Sanusi. Kitab ini kitab Matan Ummil Barahim, dengan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama ilahnya kerana mengikut ia ampunya karangan. Kerana mengikut ia ampunya karangan Syekh Sanusi bagi Quran yang mulia. Bagi Quran yang mulia. Bunyi Quran yang mulia tu jadi lain tak? Quranul Karim. Quranul Karim, iyalah karim tu mulia lah. Sebut Quran yang mulia, Quran yang mulia, Quranul Karim tu. Quranul Karim tu sebut Quranul Karim sama. Mulia tu terjemah pada karim. Quran yang mulia. Dia mengikut bagi Al-Quran, ya Quran yang mulia. Quran, kita buka Quran, hak mula-mulanya apa? Suratul Fatihah. Dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Dia dalam
kalau kita tengok Quran hak ada di kita ni, dia bismillahirrahmanirrahim, dia ada wak bulat tepat letak ni nombor ayat tau. Lepas tu tak bulat nombor ayat. Dia hak tulis ayat yang pertama hanyalah bismillahirrahmanirrahim Fatihah saja, nombor 1 dalam kurungan. Adapun bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah, dia tidak ada nombor 1. Alif lam mim barulah bulat, barulah nombor 1. Ya, pasal tu. Termasuk bismillah juz amma tu. Juz amma tu kan? Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak ada di situ. Bulat tu ada, tapi nombor 1-nya tidak ada. Nombor 1-nya tidak ada. Ada ni. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim Fatihah, dia ada nombor 1. Dia bismillahirrahmanirrahim ni ayat yang pertama bagi suratul Fatihah hanyalah mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Mazhab Hanafi Maliki ayat yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Adapun bismillah di tiap-tiap awal surah yang lain, ayat yang pertama bagi mazhab Syafi'i juga. Pada ni. Tapi dalam Quran kita ni memang bismillahirrahmanirrahim suratul Fatihah dia tetap ayat yang pertama. Tapi sama je lah, sama ada mazhab Hanafi ke Maliki ke, mereka tetap di Quran tu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Cuma bismillah tu bukan ayat Quran je bagi mereka. Tapi Al-Quran yang dihimpun oleh Sayyidina Uthman dan para sahabat, kesemuanya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi maknanya Quran yang mulia, Quranul Karim ni memang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim di suratul Fatihah tu. Jadi kita pun ikut Quran lah. Ikut Quran. Ada ke dalam ayat Al-Quran suruh kalau nak karang kitab ni mulai dengan bismillah? Tak ada. Adakah hadis Nabi suruh mulai dengan bismillah? Tak ada. Tapi kenapa pengarang-pengarang kitab mulai dengan bismillah? Tiru ikut Al-Quran lah dia panggil mengikut Al-Quran, tiru Al-Quran. Tiru je ni, bukan Quran yang suruh. Nak karang kita mestilah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Sebab tu kadang-kadang ulama melakukan satu-satu perkara tidak semestinya perintah tu secara terang-terang. Dalam Al-Quran dan hadis dia banyak kaedah dia untuk menyusun satu-satu perkara kebaikan. Termasuk dah Quran mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Kitab syarak ni pula sumbernya Al-Quranul Karim. Tirulah, buat bismillah juga depannya. Jadi comel. Dah ada ke ayat Quran suruh mula dengan bismillah? Kalau karang kitab tak ada. Lepas tu mula dengan bismillah, ambil buat macam Al-Quran sama. Ini cara ulama susun. Cara ulama meletakkan satu-satu perkara dan melakukan satu-satu perkara. Jadi sebab yang pertama kerana semata-mata tiru ikut Al-Quranul Karim. Itu kan yang pertama. Dan mengerjakan tu atas pada mengikut. Memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Kerana yang keduanya, kerana mengerjakan ia ampunya karangan bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mengerja ia bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran tak beritahu pun suruh mula dengan bismillah. Hak Nabi ni. Jadi buat hak Nabi lah ni, kenapa? Buat hak Nabi kata ni bubuh ilah yang kedua. Hak kata ikut Al-Quran hanya letaklah hak Nabi kata ni
Sebagai kerana kenapa memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa letak nombor 2? Kerana hak Nabi kata ni pun bukan Nabi suruh mula dengan Bismillah. Nabi kata macam mana? Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtam. Artinya tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita tiada dimulai di dalamnya, dalam pekerjaan yang mencita-cita ni dengan bismillahirrahmanirrahim, maka iaitu pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah ni kurang barakah. Gitu je. Benda baik, benda comel, tak mula dengan bismillah kurang barakah. Ada tak Nabi suruh kita mula dengan bismillah? Ada tak? Tak ada. Sebab tu kata mengerjakan bagi sabda Nabi SAW ni, mengerjakan bagi mafhum sabdaan Nabi SAW. Mafhum, bukan mantuk. Mantuk ni bukan, mantuk ni direct lah, direct mantuk. Mantuk ni macam mana? Tiap-tiap perbuatan yang baik maka hendaklah kamu memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu mantuk dia panggil. Ni hak direct, hak direct. Di sini tiap-tiap perbuatan yang pekerjaan yang mempunyai cita-cita, pekerjaan yang bernilai pada syarak, yang tidak dimulai dengan bismillah kurang berkat. Maksudnya kalau nak berkat mulalah dengan bismillah. Tu maksud mafhum. Ada ni. Mafhum bukan Nabi kata. Nabi kata perbuatan yang dicita-cita pada syarak, perbuatan yang bernilai pada syarak, perbuatan yang tidak haram dan tidak makruh, yang tidak dimulai di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tu kurang berkat. Maksud Nabi di situ mafhumnya kalau nak dapat keberkatan kena mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu mafhum. Ada ni. Hak mantuk ni hendaklah Nabi kata kamu memulai perbuatan pekerjaan yang dicita-cita pada syarat tu dengan bismillahirrahmanirrahim. Tu bapak panggil mantuk direct. Dah. Ni bukan direct, ni mafhum je. Sebab tu letak hak hadis ni letak yang kedua. Sebab bukan Nabi perintah direct. Cuma ambil faham perbuatan-perbuatan yang bernilai pada syarak tapi tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tadi ni akan jadi kurang barakat. Maksudnya apa situ? Maksudnya kita lah pula. Maksudnya kita. Ni kalau pergi kepada hak ni hak bahasa-bahasa fiqh dia panjanglah bicara tu. Bahasa-bahasa fiqh dia panjang bicara. Kadang-kadang setengah pandangan dia tak ambil mafhum, dia ambil mantuk saja. Nabi kini contoh. Nabi kata al-ma'u iza balara kullatain lam yahmil khubsan. Air bila sampai 2 kolok dia tidak akan menanggung najis. Air 2 kolok tak akan jadi najis. Kalau jatuh najis ke dalam tapi air 2 kolok tidak akan jadi najis air itu. Mafhumnya kalau kurang 2 kolok najis ya? Tu mafhum. Setengah pandangan tak pakai mafhum tu. Ada ni. Kan kita kan mazhab Syafi'i kan. Nabi kata air 2 kolok tidak akan menanggung najis. Air 2 kolok tidak akan jadi najis walaupun jatuh najis ke dalamnya. Maknanya kalau dia tak sampai 2 kolok, tak apa 2 kolok, air 1 beldi saja. Jatuh jadi cok suti, najis tak apa 2 kolok. Ada ke Nabi kata kalau tak sampai 2 kolok jadi najis? Nabi hanya kata kalau sampai 2 kolok takkan dia najis. Kalau tak sampai, Nabi tak kata. Tak sudah tambah-tambah Ada ni. Ini contoh. Lepas tu timbul khilaf-khilaf tu. Lepas tu hadis tu pula umum sangat. Air 2 kolok jatuh najis takkan jadi najis. Umum tu.
Walaupun berubah air sekalipun. Dia pun ditaksis pula dengan hadis yang lain. Air suci melainkan berubah bau, rasa dan warna. Dia taksis itu pula. Kalau dua kolah pun kalau jatuh najis berubah, najis lah juga. Dia catung dua tu. Dia taksiskan dengan hadis yang umum tu. Hadis yang umum macam mana? Air dua kolah takkan dia najis. Kalau gitu kok, kalau berubah pun tak apa. Ada tak? Ambil hadis ni pula. Al-ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba alaihi rihuhu aw ta'muhu aw launuhu aw kama qala. Air takkan dia najis, melainkan berubah. Jadi hak dua kolah ni jatuh najis takkan dia najis jikalau tidak berubah. Dia sambung dua ni. Tak apalah tu. Kalau berubah, ijma' ulama najis. Persoalan ni kalau air tak pada kolah jatuh najis tak berubah juga. Dah. Takkan dia najis walaupun tak pada kolah. Tu pandangan mazhab Maliki, pandangan Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab dia tak ambil hak mafhum. Hak Nabi kata air pada kolah tak akan jadi najis. Kalau tak pada kolah najis lah walaupun tak berubah pun. Itu mafhum. Dia tak akan tu. Dia ambil mantuk saja. Ni jadi timbul-timbul khilaf ni. Anda ni. Jadi bagi pandangan mazhab Malikinya, kalau air tidak sampai dua kolah jatuh najis walaupun tidak berubah, maka jadi najis. Tu bukan Nabi kata. Nabi dah sebut air tak sampai dua kolah. Mafhum lah, ambil faham. Kalau air sampai dua kolah, Nabi kata tidak akan jadi najis. Mafhumnya kalau tak sampai dua kolah najis lah bila jatuh najis. Dah sudut tambahlah mafhum tu tak payah. Pakai hak mantuk sahaja. Sebab tu pandangan mazhab Maliki, pandangan Imam Nawawi, air banyak ke air sedikit je jatuh najis tidak akan jadi najis air tu melainkan berubah. Berubah sifat boleh jadi najis. Kita pandangan mazhab Syafi'i muktamad, kita maklumlah air dua kolah jatuh najis tak akan jadi najis melainkan berubah. Tapi kalau air tu sedikit sampai dua kolah jatuh najis, najis lah walaupun tak berubah sekalipun. Sebab apa? Sebab ambil mafhum daripada what Nabi kata. Air dua kolah tidak akan menanggung najis. Air tak apa dua kolah najis Itu mafhum dia panggil. Jadi mafhum ni pun jadi ada perbezaan di kalangan ulama. Sebab tu sini beramal dengan hadis ni oleh kerana mafhum. Maka letak illah yang kedua, kerana yang kedua. Dan kerana yang pertama mengikut Al-Quran. Dia situ. Walau Al-Quran pun bukan Al-Quran suruh mula dengan bismillah. Tu sahabat mulakan Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim tu kan. Mula dengan bismillah jugalah kitab ni. Gitu. Dia datangkan itu sebagai illah kerana sebab yang pertama ampunya pengarang memulai kitab Mata Umil Barahim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada memulai pula yang ampunya karangan dengan mula yang kedua. Mana pula mula yang keduanya? Di bawah tu disusuli dengan Alhamdulillah. Mula juga tu. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta' juga. Perbuatan yang dicita-cita pada syarak yang tidak dimulai dengan bismillah kurang berkat juga. Maka pengarang pun susuli dengan Alhamdulillah. Tapi nak mula dua-dua tu bismillah pun nak kena mula juga. Alhamdulillah nak kena mula juga. Nak ceritanya mula ni ada dua. Ada mula hakiki, mula yang sebenar-benar, mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada mula idafi. Ada mula idafi dengan mana apa? Mulalah juga Alhamdulillah tu. Walaupun mengiringi selepas Bismillahirrahmanirrahim. Mula kat mana? Tengoklah nak banding hak lain kan. Hak lain belaka kan. Jadi Alhamdulillah pun mula juga. Jadi maknanya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah di bawah tu.
Alhamdulillah di bawah, alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalam ala rasulillah itulah. Jadi alhamdulillah tu pun mengikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang suruh memulai dengan alhamdulillah. Mafhum jugalah. Mafhum juga nak berkat pekerjaan yang dicerita pada syarak, mulalah dengan alhamdulillah. Jadi mula juga di bawah dengan alhamdulillah. Mula ke mana tu? Nak cerita mula ada dua. Mula hakiki sungguh-sungguh bismillahirrahmanirrahim lah. Lepas tu alhamdulillah tu mula apa? Sebab dia nombor dua. Mula idafi. Nak kira dengan hak belakang-belakang, dia masih lagi duduk depan, masih lagi duduk di permulaan. Jadi nak cerita di sini ada dua permulaan hakiki dan juga permulaan idafi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.